Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan jenis-jenis punca yang ada bagi persamaan kuadratik. Baik, yang pertama sekali adalah kita tengok balik berkenaan dengan kaedah kita nak selesaikan punca persamaan kuadratik menggunakan rumus. Okey, menggunakan rumus. Jadi rumus dia anda tak perlu hafal, tapi kalau anda hafal pun lagi baguslah. Okey, jadi rumus dia adalah X bersamaan dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC. Okey, ini adalah rumus yang kita perolehi daripada video yang sebelum ini. Okey, jadi apa kaitan rumus ini dengan kita nak cari punca-punca persamaan kuadratik? Okey, jadi dia punya kaitan dia adalah yang ini, yang berada di bawah set ataupun di bawah punca kuasa 2 ini. Jadi macam mana tu? Okey, caranya adalah dengan kita lihat kepada benda dalam dia, iaitu B kuasa 2 tolak 4AC. Jadi yang ini dia akan mempengaruhi jenis punca yang kita dapat daripada persamaan kuadratik. Okey, ingat ya, ABC ni maksud dia adalah yang inilah, AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey, jadi A, B, C ni yang merujuk kepada dalam rumus inilah. Okey, jadi B kuasa 2 tolak 4AC dia akan mempengaruhi punca dalam persamaan kuadratik. Macam mana dia boleh beri kesan kepada punca? Okey, kepada jenis dia. Sebelum itu kita kena kenal dahulu benda ini dia dinamakan sebagai pembeza jalan. Okey, pembeza layan. Okey, pembeza layan yang mana dia akan mempengaruhi jenis-jenis punca. Jadi punca dia kita ada 3 jenis punca. Okey, kita ada 3 jenis punca bagi persamaan kuadratik. Yang pertama adalah apabila pembeza layan kita ini dia punya nilai dia B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. Okey? Lebih besar daripada kosong. Jadi apabila dia lebih besar daripada kosong, maksudnya punca dia akan ada 2 punca. Okey, 2 punca yang nyata dan berbeza. Okey, dan dia berbeza. Maksudnya dia punya nilai dia sebagai contoh 1 dan 2. X sama dengan 1, X sama dengan 2. Jadi dia adalah nilai yang nyata dan juga berbeza. Okey, jadi nilai yang nyata dan juga berbeza. Kita tekan kalkulator, kita dapat 2 nilai yang nyata dan berbeza. Iaitu adalah apabila B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Okey, yang kedua kita tengok pula yang kedua, iaitu B kuasa 2 tolak 4AC. Dia punya pembeza layan dia sama dengan kosong. Jadi apa yang akan berlaku jika dia sama dengan kosong? Okey, sebagai contoh, kita ambil contoh A sama dengan 1, C sama dengan 1, B sama dengan 2. Okey, sebagai contoh, X tambah X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat nilai, kalau anda gantikan, anda akan dapat nilai kosong lah, iaitu B kuasa 2 iaitu 4 tolak dengan 4 darab dengan 1 darab dengan 1 akan sama dengan kosong. Jadi bila dia sama dengan kosong, okey, maka punca dia, anda akan dapat punca dia adalah dia mempunyai 2 punca. Okey, dia masih lagi 2 punca. Dan punca dia adalah punca yang nyata tetapi dia adalah sama. Okey, sebagai contoh daripada persamaan yang ini, kalau anda masukkan dalam kalkulator, dia punya punca dia adalah, okey, kalau anda tengok, punca dia adalah negatif 1. X sama dengan negatif 1. Jadi dia hanya ada satu nilai sahaja, tapi dia masih lagi 2 punca. Okey, bukan satu punca. Dia sebenarnya adalah, kalau kita lukis dekat graf, dia akan dapat bentuk yang seperti ini. Okey, dia akan dapat bentuk yang seperti ini. Dia hanya sentuh pada satu kawasan sahaja. Sebab itu kita namakan dia sebagai dia mempunyai 2 punca yang nyata dan dua-dua punca itu adalah sama, iaitu negatif 1. Okey, dia bukan satu punca ya. Dia bukan satu punca. Dia adalah 2 punca sebab kita gunakan fungsi kuadratik. Okey, dan yang terakhir adalah apabila B kuasa 2 tolak 4AC, dia punya pembeza layan lebih kecil daripada kosong. Jadi bila dia lebih kecil daripada kosong, dia punya persamaan ini dia tidak mempunyai punca nyata. Maksudnya adalah bila dia tidak mempunyai punca yang nyata, maksudnya dia mempunyai
punca khayalan. Okey, dia ada dua punca khayalan. Dia tak boleh ada satu punca khayalan, satu punca nyata. Mustahil. Okey. Jadi dia akan ada dua, okey, cikgu tulis dua punca yang mempunyai nombor khayalan. Okey, macam mana tu nombor khayalan? Dia sebenarnya kita kena tengok balik daripada rumus ini. Okey, daripada rumus ini X sama dengan negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. Kita ambil sebagai contoh X kuasa 2 tolak X tambah dengan, okey, sebagai contoh, tambah dengan 2X tambah dengan 10 sama dengan 0. Okey, jadi kalau kita masukkan dalam kalkulator, nilai yang kita akan dapat adalah negatif 1. Kalau anda masukkan dalam kalkulator, dia akan tulis negatif 1 tambah 3I, negatif 1 tolak 3I. Jadi, I ini adalah nombor khayalan. Okey, jadi nombor kita ini, dia bukan, dia punya punca dia bukannya punca yang nyata. Okey, kita panggil dia sebagai punca khayalan kerana dia ada nilai I dekat sini. Okey, jadi yang I ni kita tak perlu risau sangatlah. Okey, dia sebenarnya datang daripada I ini nilainya adalah punca kuasa negatif 1. Dan kalau anda masukkan dalam kalkulator, anda tak akan dapat jawapan lah sebab tidak ada jawapan untuk punca kuasa negatif 1 sebab apa-apa nombor yang nyata, 2 kuasa 2 dia masih akan dapat 4. Nombor yang nyata, negatif 2 kuasa 2 pun masih lagi 4. Jadi hanya nombor khayalan sahaja yang menghasilkan negatif 1. Okey, negatif, nilai yang negatif sebab dalam ini bila dia kurang daripada kosong maka kita akan dapat punca kuasa sesuatu nilai yang kurang daripada kosong. Sebagai contoh negatif 1, dia dipanggil sebagai nombor khayalan. Jadi kita hanya akan dapat 3 jawapan saja, 3 jenis punca iaitu 2 punca yang nyata dan berbeza, 2 punca yang nyata dan sama, ataupun 2 punca yang khayalan, okey, dan berbeza. Okey, kita tidak boleh ada satu punca nyata, satu punca khayalan. Okey. Jadi setakat itu saja untuk video ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah.